Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah. Hari ini kita dapat siaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Dan insya-Allah hari ini kita akan go through satu lagi syarikat yang diberi nama Suria Capital Holding Berhad, syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, so seperti biasa sebelum kita bermula, please click button share, okay, kongsikan video ini agar lebih ramai rakan-rakan kita yang dapat turut serta untuk belajar sesuatu daripada sesi perkongsian ini, insya-Allah. Okay, jika anda boleh dengar suara saya, sila komen. Okay, should be okay audio dan juga video. So, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi bedah siasat kita pada hari ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang bersama pada sesi bedah siasat kita. Hari ini tajuk ataupun syarikat yang kita akan go through adalah syarikat yang diberi nama Suria Capital Holding Berhad. Satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, dan insya-Allah kita akan melihat annual report yang dikeluarkan oleh syarikat ini pada tahun 2020. Okey, so sebagai disclaimer, sesi ini tidak memberikan sembarang buy call, tidak memberikan sembarang sell call, dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Okey, so sebarang risiko pelaburan adalah di atas diri masing-masing. Okey, so apa yang kita cuba adalah untuk kita baca, kita belajar berkenaan business model sesuatu syarikat untuk kita faham perniagaan yang dijalankan, dan juga untuk melihat beberapa indikator ataupun prestasi berkenaan sesuatu syarikat. Okey, so kita melabur saham di Bursa Malaysia. Sebenarnya kita melabur dalam syarikat, dan di belakang syarikat itu ada perniagaan, ada business model dia, dan juga sama ada servis ataupun ada produknya. Okey, so itu yang core yang cuba untuk kita perhatikan. Alright, so ini syarikatnya. Okey, diberi nama Suria Capital Holding Berhad. Of share yang didagangkan 345 juta. Okey, okey, so manakala untuk 31 kita lihat di sini quarter report, so far hanya untuk 2 kuarter. Okey, so masih ada lagi berbaki 2 kuarter untuk annual sebelum dia boleh keluarkan annual reportnya. Okey, right. Baik, anda boleh download dia punya annual report untuk tahun 2020 di sini. Klik view ni, maka dia akan keluar macam ni. Okay, so kemudian lepas dah keluar ni, anda akan ada dua option. Okay, yang pertama untuk part 1 dan juga satu lagi untuk part 2. Okay, so anda pilih part 1. Okay, so part 2 ni yang lebih detail lah bahagian financial dan sebagainya. So part 1 adalah tajuk ataupun yang kita akan go through berkenaan dengan chairman statement, beberapa prestasi kewangan untuk beberapa tahun di dalam MD&A-nya, Management Discussion and Analysis. So ini muka depan bagi report tahun 2020. Nama syarikatnya Suria Group, dengan tema Staying Resilience in the New Normal. Okay, so gambarnya seperti di pelabuhan. Okay, di background gambarnya adalah di pelabuhan. Ada orang tengah bawa jentera ataupun mungkin forklift dan sebagainya. Kemudian ada orang bekerja di sini macam terminal, operation terminal, bahagian security dan juga bahagian lain-lain. Okay, so ini muka depan bagi syarikat Suria Group untuk tahun 2020. Okay, first part 96 pages. I think second part tu 100 lebih lah. Okay, so agak tebal juga report dia ni. Even though market cap syarikat ini tidaklah begitu besar. Okay, sebab normally kita akan lihat kalau syarikat tu market cap besar, harga mahal-mahal, blue chip dan sebagainya,
report dia tebal lah. Okay. Tapi this one, even though market capnya bawah 1 bilion, harganya currently dekat sekitar RM1 lebih, tapi reportnya boleh tahan boleh tahan tebal lah. So dia memang nampak lah effort dia kat situ, nak memberikan yang terbaik untuk pembaca ataupun shareholder. Okay, so this is the second page. We are all in this together. Okay, so ni regarding antara inisiatif ataupun perkara-perkara yang telah dibantu dalam menangani COVID-19 di Malaysia. Dia telah donated 1 juta, okay, telah membantu 1,020 family untuk memberikan beg makanan, okay, kemudian memberikan donation untuk sekolah dan juga yang lain-lain. Okay, so itu page kedua, dan page ketiga adalah untuk dia punya table of content. Okay, dah boleh go through dia punya table of content. Alright, so corporate profile adalah pada page keempat. Okay, so kita boleh baca sedikit background berkenaan syarikat ini. Okay, incorporated in 1983, sejak 1983 lagi telah ditubuhkan. Suria Capital Holding Berhad has risen steadily into the diversified entity listed on the main market of Bursa Malaysia Securities Berhad since 1996. 1996 telah mula didagangkan di Bursa Malaysia. Today, Suria and its subsidiaries, collectively known as Suria Group, work in synergy to deliver quality services in the areas of port operations, logistics and bunkering services, property, seaport, passenger gateway and construction. Okay, so ada banyak dia punya business segment. Okay, dekat sini kita boleh nampak ada port operation, logistics, bunkering services, property, seaport, passenger gateway and construction. Okay, so kita akan go through nanti dengan lebih details. Okay, so page kelima, kita moving on. Pada page kelima dia punya vision and mission dan juga core value. Anda boleh baca di sini. Setiap ni ada acronym dia, Suria tu. Kemudian business segment. Okay, so this is a business segment untuk Suria. Okay, dipecahkan kepada beberapa business segment. Yang pertama adalah port services. Okay, so Sabah Port Sdn Bhd. Okay, so dekat Sabah lah, nama pun Sabah Port Sdn Bhd, a wholly owned subsidiary of Suria, officially took over the management and operation of key port in Sabah from the state government of Sabah to the Sabah Ports Authority via privatisation exercise on 1st September 2004. Okay, so dia acquire ataupun ambil alih Sabah Port daripada Kerajaan Negeri Sabah pada tahun 2004 lagi. So apa yang ada di port Sabah Port? Okay, Sabah Port operates 8 ports strategically located through Sabah. Okay, ada 8 pelabuhan di Sabah ni yang dioperate. With the port acquisition, Sabah Port focus mainly on the streamlining of port operations, acquisition of new modern cargo handling equipments, planning and undertaking new cargo handling facilities, as well as manpower development, including training of its manpower and its mission to ensure that provide the best services to all port users and customers. Okay, so itu bisnes ataupun perniagaan yang dijalankan untuk Sabah Port. Okay, mainly apa yang biasa pelabuhan lakukan. Okay, Sabah Port offers a wide spectrum of port services comprising berthing, storage facilities, containers and general cargo handling facilities, as well as the provision of labour force to its port users and customers. Okay, a subsidiary of Sabah Port, SP Satria Sdn Bhd, was set up for to procure ports, equipments and spare parts to support the port business and its 5 service centres located in the major ports of at Sepanggar Bay, Container Port, Kota Kinabalu Port, Sandakan Port, Lahad Datu Port and Tawau Port. Okay, so ni ada beberapa ports yang ada service maintenance ya. Okay, ada 5 semuanya dan semuanya di Sabah. Okay, kemudian kita lihat kepada property development. Selain dia ada bisnes dalam port operation, Suria Berhad juga ada bisnes ataupun perniagaan dalam property property developer. Property development is one of the group business diversification effort to capitalize and maximize the value of its land assets adjacent to Kota Kinabalu Port's land. Okay, Suria entered into JV agreement to develop Jesselton Quay and One Jesselton Waterfront. This development will further with future service
suites, apartments, condo and residence and recreation clubs, hotel, commercial gallery, shoppers, retail mall, car park facilities and ferry ticketing office and Suria corporate headquarter office. Okay, so banyak projek yang di bawah property development ni, okay, tetapi mainly di KK, di Jesselton Quay dan juga One Jesselton Waterfront, yang mana sebenarnya dekat juga dengan dia punya pelabuhan di Kota Kinabalu. Once completed, both Jesselton Quay and Jesselton Waterfront projects are poised to provide vibrancy to the surrounding areas and complement other development in the vicinity such as Sabah International Convention Centre and Kota Kinabalu Convention Centre. It's a long-term plan of Suria to develop a dedicated international cruise terminal supplemented with related commercial realties to serve as the home ports or regular ports of call for regional and international cruise liners at Kota Kinabalu Port Sign. Okay, so this is satu benda yang saya rasa menarik juga. Okay, dia nak menyediakan satu perkhidmatan pelabuhan untuk kemudahan cruise ship, apa ni kita panggil kapal persiaran. Kapal persiaran ke nama dia? Cruise yang besar tu, yang biasa orang naik pergi cruise dalam 7 hari, 14 hari, ada yang sebulan, duduk atas kapal, makan, tidur, ada entertainment sebagainya. Dia nak buat that ports untuk orang berhenti, untuk kapal buat services, untuk dia loading supplies untuk dapatkan bekalan air bersih, makanan dan sebagainya. Itu dia plans untuk ada ataupun provide that service di Kota Kinabalu. So is a complement projects lah, sebab dia ada ports untuk this cruise ship. Nampak gambar kat sini, mungkin this is dia punya master plan lah, master plan dia untuk ada cruise ship ni. Kemudian dia complement dengan hotels, nampak dekat sini ada recreational clubs, ada condo, apartment dan sebagainya. Okay, so it's a big project jugalah. Cuma dia tak ada mention berapa dia punya GDV dia, gross development value dia tak mention kat sini. Okay, so kita moving on to page ke-7. Di sini ialah business segment yang ketiga, iaitu Seaport Passengers Gateway and Construction. Okay. SCHB Engineering Services Sdn Bhd, the engineering arms of Suria, provides services in Seaport Passenger Gateway, Construction and Railway Engineering. Oh, okay. Railway pun ada. Okay. SHB Engineering operates Jesselton Point Ferry Terminal and provide meets and greet facilities for cruise ship passengers. SCHB Engineering supports Suria in overseeing property development ventures at Jesselton Quay and One Jesselton Waterfront. Under its project management portfolio, as a civil infrastructure engineering firm, SCHB Engineering has undertaken major projects in the state such as construction of Sepangga Bay container ports and railway rehabilitation projects. Okay, so ini mainly is a civil civil company lah, di bawah Suria ni, is a subsidiaries untuk projek-projek construction, contohnya untuk buat ports dan juga untuk projek membaik pulih railways, laluan kereta api tu, landasan kereta api. Okay. Dan yang keempat di sini adalah on the logistic and bunkering. Okay, so apa yang dibuat dekat sini? SP Marine Services Sdn Bhd is a wholly owned subsidiary of Sabah Ports to support the ports operations. SP Marine Services is a licensed bunker suppliers at all ports of Sabah with PDA2 license from the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs. Okay, dekat sini dia further brief. SP Marine Services provides bunkering services to calling vessels at ports or at anchorage for marines, fuel oil, diesel and marine lubricants. Apart from bunkering, SP Marine also provides freshwater supply as well as provision of logistics support services to ports such as heavy lifting, storage and transportation. As a licensed shipping agent registered with the Royal Malaysia Customs Department, SP Marine Services provides shipping agency and forwarding direct US services to ships that call at our port. Okay, so this is business segment yang keempat, more on the logistic dan juga bunkering. Okay, so page ke-8 about this report dia mention kat sini, dah boleh baca. Kemudian
Sama juga ni berkenaan report ni, apa yang ada dalam this annual report. Ada juga di sini strategic plan, framework untuk syarikat Suria. Okey, dan page ke-12 adalah dia punya chairman statement. Okey, so mari kita baca sedikit berkenaan dengan chairman statement. Okey. Company profile dia tak ada mention dekat awal-awal, mungkin dekat bawah dia punya company profile, kemudian financial highlights mungkin juga dalam MDA, dekat kat atas tak mention. Tapi tak apa, kita go through dulu on the chairman statement. Okay. Alright, so our performance, the year 2020 was a year of uncertainty for the global economy and business environment following the unprecedented outbreak of COVID-19. Okay. For year ended 31st December 2020, the group registered lower but decent profit after tax of 32.9 million from 52.2 million in 2019. Okay, so profit after tax berkurangan untuk tahun 2020 berbanding tahun 2019. Okay, kuat banyak juga daripada 52 berkurangan 20 juta kepada 32 juta sahaja. Okay, kemudian revenue juga berkurangan untuk tahun 2020 compared to 2019. This was attributable mainly due to lower contribution from operating activities across all business segments, especially the core business import and operations. Okay, so dia punya core business adalah dalam ports operation, dan pengurangan business activities dalam business segment ni dan juga beberapa business segment yang lain telah menyebabkan pengurangan in term of company revenue. Okay. In term of source of revenue from operations, the port operation generated 90.1%. Okay, so memang port operation ni dia punya main business dia yang menyumbang 90% daripada revenue syarikat untuk tahun 2020. Okay, 90% so is a dia punya core lah, core business dia paling core sebab dia bukan 50, dia 90% terus. So yang lain-lain tu contributed 10%, combine all together to contributed around 10%. Okay, revenue berkurangan this is was primarily due to lower overall cargo throughput and container volume during 2020. Okay, so in term of numbers, cargo handle juga berkurangan. Okay, kita lihat apa lagi yang diceritakan di dalam bahagian chairman statement. However, the group fundamental remains solid on the back of our stable core business and strong balance sheets to weather any short-term challenges. Okay, itu dia mention. For more, okay, so kalau nak details boleh baca di bahagian MD&A. Okay, mari tak apa, kita proceed dulu. Dividend payment, okay, so dia ada declare dividend payment 2.3 sen. Dia di semua subject to approval. Kalau di approve maka untuk 31 Disember untuk financial year ending 31 December 2020 dia akan memberikan 3.3 sen so ataupun contributed equivalent to 11.4 million so dibagi 11.4 juta kepada shareholder It's represented payout ratio of 34.6%. Okay, so 34% daripada net profit akan diberikan kepada shareholder sebagai dividen sebagai dividen 34% daripada that profit tadi 32 juta 32 juta. Okay, so apa lagi dalam ni? Dimension corporate development. Okay, berkenaan MCO, CMCO. Okay, so ports adalah dalam essential service, so dia masih boleh operate during MCO. Okay, dia mention kat sini the group had worked
closely with industry players such as freight forwarding companies, shipping associations, and government agencies to responsively address logistical constraints in ensuring business and supply chain remain disrupted. Okay, apa lagi? Ini measures taken untuk membendung COVID-19 kepada para worker. So dia currently developing and implementing online system platform, okay, ke arah digitalization management. Okay, currently ongoing lah, belum lagi. Belum fully completed. This one as of report ni dikeluarkan pada Mei pada bulan Mei 2021. Kemudian kita beralih kepada business development sepanjang tahun 2020. Mari kita lihat apa yang ada ataupun yang telah berlaku sepanjang 2020. Basically diceritakan berkenaan dia punya ports activities. Okay, in property development, the first phase of Jasa Town Kueh project at Tanjung has reached 85%. Oh, okay. So laju juga dah siap. Almost dapat 85 as of 31st December. So mungkin sekarang mungkin dah 100% ataupun mungkin dah 95% lah kot. Okay. So dia expect ada deferred pada third quarter 21. So kita pun dah masuk fourth quarter dah. Should be dah completed this one. Jasa Town Kueh projects. Kemudian satu lagi projek railways yang dibuat between Tenom and Halo Gilat juga 85%. Tetapi EOT telah diberikan telah diluluskan untuk projek itu complete sehingga 31 Mac. So we also dah completed lah sebab sekarang dah Oktober. Okay, apa lagi diceritakan di sini? Okay, MCO of course affected sektor pelancongan di Sabah. Okay, port expansion plan. Okay, ada rancangan untuk membesarkan pelabuhan. The expansion of Sepangga Bay Container Ports as implemented by Sabah Economic Development and Investment Authority (SEDIA) will proceed as planned. Okay, so Sepangga Bay Container Port akan dibesarkan. Okay, due to COVID, the first phase ada sikit delay. With completion period anticipated within 3 years, 3 tahun dia punya construction period. The federal government continue to demonstrate their commitment to support our proposed expansion as a transshipment hub. As being highlighted in 2021 federal budget allocations, the federal government has pledged to channel 1.027 billion ringgit for the expansion project. 1 billion project, 1 billion ringgit projek untuk pembesaran ataupun transport transshipment hub. Dia buat 1 bilion projek besar. Okay, untuk apa ni, port saja. Kemudian ini ada latest development. The construction works for the new jetty at Sepangga Bay Oil Terminal had commenced in December 2020 and is targeted to complete by end of March 2022. Kemudian apa lagi yang menarik kat sini? Corporate governance. Okay, anda boleh baca. So I think this one is the real picture. Dia tak mention gambar ni kat mana. Dia tak ada mention. Kalau ada kat bawah ni kan notes kecil ke. Okay, so moving forward into 2021,
Positive that the group will able to withstand these challenges. Okay, so ada confident daripada management. Okay, this one lama punya untuk apa, target growth untuk Malaysia, tapi dah revise. Okay, kemudian apa lagi yang menarik? The group will find avenue to explore new businesses opportunities, leveraging on its proven track record. Okay. The crisis has given us the opportunity to look inwards, reassess our priorities and reset our targets while continue fulfilling our role as a catalyst for growth. Okay, so dia tak complacent dengan keadaan sekarang. So dia mencari lagi peluang-peluang perniagaan untuk dia diversify ataupun dia kembangkan lagi business, which is good because business kena growth dia tak boleh stagnan. Okay, apa lagi? Panjang juga chairman statement dia. Acknowledgement and explanation. Okay, so that's all untuk chairman statement. Mari kita lihat lagi apa yang dia mention dalam reports ni. Macam-macam dia masukkan dalam ni. Ini how we create value. Okay, input, kemudian output. Okay, input dia, output dia. Dan juga dia relatekan macam mana dia punya business tu impact sustainability UN SDG tu. Risks and opportunities. Okay, this is the highlight the risk. High dependency on key principal business. Of course lah sebab 90% daripada business dia datang daripada ports operation, which is I think very risky lah. Tu sebab tu nombor satu dia punya strategic risk dia. So kalau dia boleh dapat lebih banyak revenue daripada business operation yang lain, kita mengurangkan kebergantungan kepada satu operation sahaja, that would be good lah. Viability of new and current investment opportunities undertaken by the group. Okay, so banyak juga pembelanjaan yang dikeluarkan. Cash flow, okay, of course untuk construction ke untuk yang lain ni memang banyak lah cash flow dia. Aging infrastructure and equipment. Okay, dia punya infrastructure yang dah lama, itu juga dia punya risk. Cyber security risk. Okay, so dia pun baru tengah develop untuk digitalization project tu. The outbreak of COVID-19 pandemic. Okay, so talent management. This is on the people risk and compliance risk, ethics integrity. Alright, dan masuk kepada bahagian management discussion analysis. Mungkin kita go through sedikit bahagian MD&A ni. Ini sama diceritakan berkenaan dengan prestasi kewangan. This is annual cargo throughput daripada 2005 sehingga 2020. So memang nampak 2020 ada penurunan in term of overall. 2005, 2009 menurun. Okay, stagnan. Kemudian meningkat dari 2015 sehingga 2018. 2019 dan juga 2020 berlakunya pengurangan. Okay, so apa lagi yang menarik? Okay. Ada juga cruise vessel yang berhenti di port ni. During the year, KK Ports received 6 cruise vessels involving 4,375 cruise passengers. At the same time, Sandakan Port being the secondary cruise terminal in Sabah. Okay, so ada 2 terminal yang boleh mengoperasikan cruise vessel. Pertama di KK Port dan yang kedua adalah di Sandakan Port. Okay. Okay, so total 7 cruise vessel dengan passenger 19,785 passengers were handled in 2020. So banyak juga tahun 2020. Mungkin awal tahun lah sebelum kita punya MCO tu. Dan juga
ada significant drop sebenarnya kalau compare to 2019. 2019 34 vessels, cruise vessel dengan 59,000 passengers. So maybe this one contributed untuk first quarter 2020. Okay, highlight strategic targets and outcome, development. Okay, ni projek-projek dia. This one over the financial review. Dia bagi 2 tahun comparison untuk revenue, cost of sales, gross profit dan sebagainya. So of course ada berlaku pengurangan untuk tahun 2019 dan juga 2020. Okay, kemudian apa lagi dia cerita, port operation. Okay, this is more details berkenaan dengan business segment dia. Setiap satu tu dia ceritakan dengan lebih details. Anda boleh go through dekat sini. Okay, cost of sales. Cash and cash equivalent increased by 19.3 million. Okay, ada peningkatan cash dia 19.3 juta kepada 65 juta. So currently cash and cash equivalent dia pada 65.7 million. Oh, banyak juga. Okay. Peningkatan ni disebabkan oleh lower net cash flow used in financial activities. This was attributed to lower capital expenditure. Okay. Okay. Total asset berkurangan, total liabilities berkurangan, share equity meningkat. Okay, dividen tadi 3.3 sen total. Kalau approve untuk dia punya during dia punya AGM. Okay. Kemudian this one is total assets, total equity and liabilities. Okay. Oh, okay. Ni gambar JT dia kot untuk tak nampak gambar besar lah. Okay. Okay, so dia bagi juga dekat sini 5 years financial highlights untuk company ni. So dari segi revenue kita boleh nampak sebelum ni 3 tahun ada peningkatan daripada 2016, 2017 dan juga 2018. Manakala untuk 2019 juga 2020 berlakunya penurunan revenue, kemudian summarize by performance. This is profit before tax. Okay, juga berkurangan, summarize group balance sheets. Okay, so tak banyak perubahan. Kemudian pada page 40 dia bagi dalam bentuk chart on the EPS, net dividend per share, net asset per share, market share untuk 5 tahun. Mari kita lihat dekat sini. Ini senang sikit tengok 5 tahun belakangan prestasi syarikat Suria. Okay, dalam KSC ni kita ada since 2002. So anda boleh tengok dekat sini the highest net profit yang pernah dicatat dalam pada tahun 2007 iaitu sebanyak 200 juta. Okay, ini the highest one 200 juta untuk syarikat ni. Kemudian yang second highest adalah pada tahun 2015 sebanyak 129 juta. This is net profit bukan revenue, net profit dia 200 juta. Yang ni this one revenue 300 juta. Oh, net profit 200 juta. Banyak Okay. Mungkin dia ada dispose asset ataupun dia ada buat impairment. Kemudian second one yang kat sini revenue 488 juta dengan profit 129. Okay, so tak pernah rugi lagi so far syarikat ni track record daripada 2002 tak ada rugi, even though dia punya profit naik turun, but since 2002 dia tak pernah making any loss lagi. Manakala untuk 2020 memang daripada 2019 berlaku pengurangan, lebih kurang 20 juta berkurangan.
Tetapi untuk tahun 2021 untuk 2 kuartal sudah mencatatkan 25 juta ringgit. So ada berbaki lagi 2 kuartal sebelum akhirnya financial year 2021. So nanti sama-sama kita nantikan bagaimana prestasi bagi syarikat Suria ini berakhir tahun 2021. Okay, so this one baru 2 kuartal telah mencatatkan lebih kurang 25 juta. Adakah dia mampu untuk break last year punya net profit, okay? Ataupun mungkinkah dia mampu untuk pecahkan the year before that, which is 52 million ni. Sama-sama kita nantikan. But looking so far so good untuk 2 kuartal ni. Tapi kita nantikan bagaimana prestasi untuk the third and fourth quarter. Should be this one. Third quarter dia announce 27 bulan 11. Okay, so mungkin dalam bulan 11 atau bulan 12 lah dia akan keluarkan, since sekarang ni ada sedikit kelonggaran diberikan untuk quarter report. Boleh dilewatkan sebulan lebih sikit. Okay, so back to the annual report again. This is on the corporate structure. Okay. All the subsidiaries di bawah Suria Capital Holding Berhad. Okay. The corporate information okay. Corporate information dekat page 43. Okay. Anda boleh baca kat sini dia punya board director. Registered office dia di Kota Kinabalu di Menara Jubilee di KK Sabah. Memang syarikat ni asalnya di Sabah. Okay. Kemudian all the board of director punya profile lah. Anda boleh baca kalau berminat. Okay, so I think that's all untuk hari ni. Syarikat Suria Capital Group Berhad, salah satu syarikat dalam bidang dalam sektor logistik, tapi juga dia ada beberapa lagi business segment, tapi tidaklah besar. The main business adalah datang daripada ports operations. Jarang-jarang kita go through report berkenaan dengan logistics. This one I think quite interesting untuk kita perhatikan bagaimana perkembangan syarikat ini in the future. 2020 was a very challenging year untuk most of the company, but even though dia punya profit berkurangan, tapi dia masih mencatatkan profit. Dan kita nantikan bagaimana prestasi kewangan untuk tahun 2021 bagi syarikat ini. Okay, so but again this is not a buy call, bukan sell call, bukan nasihat pelaburan. Anda pastikan anda buat kajian dengan lebih detail sebelum decide untuk membuat keputusan pelaburan anda. Okay, interesting. Okay, jarang kita bedah syarikat, dan especially daripada Sabah pula. Most of the company sebelum ni kita tengok adalah di Semenanjung. Okay, this one is from Sabah. Sabah di Buah Bayu. Syarikat Sarawak I think kita pernah juga go through, sama ada dalam research dalam annual report ataupun dalam market research kita. Ada beberapa syarikat di Sarawak, but di Sabah tak banyak syarikatnya. Okay, tapi kita akan go through insyaAllah daripada masa ke semasa kalau kita berkesempatan insyaAllah. So seperti biasa, thank you so much kepada anda yang join dan turut serta pada hari ini. Dan juga terima kasih, jutaan terima kasih kepada anda yang share this video. Thank you so much. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang, dalam bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang berbeza dari masa ke semasa insyaAllah. Stay safe kepada anda semua sehingga kita berjumpa lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.